Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bertemu kembali kita dalam mempelajari topik di dalam buku Pendidikan Islam tingkatan 3 iaitu zikir penenang hati. Pada siri kali ini kita akan memahami maksud zikir. Apa itu zikir? Baik, zikir dari sudut bahasa ingatan. Dari sudut istilah pula iaitu mengingati Allah Subhanahu wa taala sama ada melalui hati atau lisan. Itu definisi maksud zikir. Anak-anak pelajar yang menonton video ini jangan lupa kalau dalam periksa ini senang, soalan senang, jangan kita biarkan tanpa ada jawapan. Baik. Seterusnya, apa pula peranan zikir? Antara peranan zikir yang disebut dalam buku kita ini iaitu yang pertama, menimbulkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Apabila orang tu lupa, dia tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa ingin berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, peranan zikir iaitu menjauhkan diri daripada melakukan maksiat. Mana mungkin seseorang itu kalau dia ingat Allah Ta'ala, dia berani untuk melakukan. Allah Ta'ala yang maha perkasa, Tuhan yang membalas, Tuhan yang boleh menyeksa kita dengan amalan kejahatan kita. Ketika itu dengan neraka, kita ingat neraka Tuhan cipta menghombankan orang-orang yang derhaka. Maka akan rasa gentar untuk kita melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, menjadi perisai peribadi daripada gangguan syaitan. Zikir itu kan, sebagai contoh, antara zikir yang boleh Ustaz ajar pada kali ini yang disebut di dalam Al-Quran. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Baik. Yang keempat, memberi petunjuk ke jalan yang benar dengan zikir. Yang kelima, mententeramkan hati. Orang yang tak tenang, kelang kabut, gelisah kali ini, dia tak ingat Tuhan kan. Tetapi kalau orang yang ingat Tuhan, maka dia terlepas daripada sifat keluh kesah. Seperti mana Tuhan sebut di dalam satu firman-Nya. Tuhan kata, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keluh kesah. Macam mana? Orang yang lupalah, orang yang tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok di sini apa pandangan Al-Qadhi Iyad berkenaan dengan zikir. Beliau menyebut zikir dengan menumpukan fikiran kepada keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Itu zikir dalam hati. Dalam hati kita fokus, dalam fikiran kita ingat keagungan, kekuasaan, kebesaran Allah Ta'ala. Yang kedua, mentaati. Ini pun dipanggil zikir mengikut pendapat Al-Qadhi Iyad. Mentaati perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Boleh kita rujuk dalam kitab Syarah Muslim oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, itu berkenaan dengan peranan zikir. Kemudian kita akan mempelajari, kita akan mengetahui pula adab. Adab zikir. Adab ni adalah kalau kita boleh terjemah di dalam bahasa moden, iaitu etika. Etika kita berzikir, adab. Orang yang beradab akan dipandang tinggi. Orang yang sebaliknya tidak ada adab adalah orang yang tidak ada kemuliaan, tidak ada harga diri. Oleh sebab tu kita kena ada adab. Sebagai contoh, syarat sah sembahyang ialah menutup aurat. Menutup aurat itu asasnya, sebagai contoh pada seorang lelaki, iaitu menutup di antara pusat hingga lutut.
Maka kalau seseorang itu namanya ahli semayang dalam keadaan menutup auratnya di antara pusat hingga lutut, maka ia dikira sah semayangnya. Tetapi ia tidak dipanggil orang yang beradab. Orang yang beradab akan memakai pakaian yang selayaknya untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan zikir. Zikir ini anak-anak pelajar adalah ibadat. Macam mana kita nak tahu ibadat? Ibadat adalah perkara yang kita buat, ianya disuruh, diperintah oleh Allah Ta'ala dan mendapat pahala bagi pelakunya. Itu dipanggil ibadat. Baik, adab berzikir iaitu yang pertama, sentiasa mengingati Allah dalam hati. Ini adab. Yang kedua, berzikir dengan penuh merendah diri. Dan ketiga, berzikir dengan penuh rasa takut kepada Allah. Dan keempat, berzikir dengan suara yang lembut, pelan-pelan. Sebagai adab kita. Lebih-lebih lagi sekiranya ada orang yang berada di sebelah kita, tidur baik, di tengah sedang membaca buku, ataupun adik-adik kita di rumah kan, sedang belajar di atas talian dengan guru-guru mereka, kita berzikir kuat masa tu. Ni dipanggil tak lebay, tak kena tempat, lebay tak kena tempat. Baik. Seterusnya, para ulama menyatakan bahawa adab berzikir yang lain termasuklah pertama, membersihkan mulut, bersihkan mulut daripada kekotoran dan menyucikan diri daripada hadas. Ambil semayang lah maknanya. Kita angkat hadas kecil dan hadas besar. Walaupun ianya tidak menjadi satu dosa bagi orang yang berhadas kecil baik ataupun hadas besar untuk berzikir, tidak ada masalah. Tetapi secara adabnya, adabnya iaitu kita menyucikan diri daripada hadas dan membersihkan mulut. Yang kedua, memastikan tempat zikir yang kita duduk itu, kita nak berzikir, bersih daripada kekotoran dan suci daripada najis. Adab, ni adab. Yang ketiga, menghadap kiblat ketika berada dalam majlis zikir. Yang keempat, berzikir dengan tenang dan khusyuk. Dan kelima, berusaha untuk memahami maksud lafaz zikir. Supaya apa? Supaya kita dapat menghayati maksud zikir yang kita nyatakan. Kita ingat Allah Ta'ala. Keenam, berzikir bersama-sama imam seperti selepas solat berjamaah. Jangan lari. Lepas beri salam, bangun. Bangkit, bangun, hilang entah ke mana. Baik, kita duduk sebentar supaya hati kita sama-sama mengingati Allah Subhanahu wa taala lepas daripada sembahyang. Dan sembahyang kita belum tentu lagi khusyuk ingat Allah Ta'ala. Apa salahnya kita tampung sembahyang kita dengan berzikir selepas daripada sembahyang. Yang ketujuh, memilih waktu yang afdal seperti selepas solat fardu. Kelapan, mengelakkan berzikir dalam keadaan yang tidak sesuai seperti ketika sedang qada hajat. Tak sesuai. Baik. Amalan doa yang kita boleh amalkan, yang diajar oleh Nabi, yang pernah Ustaz kongsikan pada siri sebelum ini, iaitu doa yang berbunyi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir mengingatimu. Tolonglah aku untuk aku bersyukur kepadamu. Tolonglah aku untuk beribadat untukmu sebaik-baiknya. Sebaik-baik ibadat ialah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kita pergi huraian daripada ayat yang kita bacakan pada siri yang lepas, iaitu tentang malaikat. Malaikat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan malaikat berzikir kepada Allah Ta'ala. Menurut Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya At-Tafsir Al-Munir, para malaikat sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Mereka tidak sombong untuk menyembah Allah dan berzikir memuliakannya. Para malaikat juga sentiasa patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dibuktikan melalui firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna
لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. Surah As-Saffat ayat 164 hingga 166. Apa maksudnya? Dan tiada sesiapa pun daripada kalangan kami melainkan ada baginya darjat kedudukan yang tertentu, dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris menjunjung perintah dan beribadat, dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih menyucikan Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Ni statement daripada siapa? Daripada para malaikat. Malaikat ni, para pelajar sekalian, dia tidak pernah melakukan dosa. Ada yang diciptakan, permulaan ciptaannya sehinggalah matinya dia bertasbih, ada yang bertakbir, ada yang bertahlil, ada yang rukuk sehingga kiamat. Baik, sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ucapan yang paling afdal, yang paling baik, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdihi." Masya-Allah, anak-anak belajar kita boleh amal ni. Maksudnya apa? Ucapan yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk malaikat atau hamba-Nya, yakni manusia maupun jin, iaitu subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Allahu Akbar. Seronok anak belajar. Kita belajar berkenaan dengan zikir ini. Baik. Apa yang kita dapat daripada pelajaran kita berkenaan dengan tajuk ini? Antaranya pengajaran ayat yang kita boleh ambil sebagai umat Islam. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila? Sepanjang masa, setiap detik waktu, agar hidup kita lebih tenang. Yang kedua, kita sebagai orang Islam hendaklah melembutkan suara ketika berzikir, agar dapat mendatangkan rasa khusyuk, datang rasa tenang, takut dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak cakap dengan orang tua, bukan cakap dengan suara yang lantang, tapi kita bercakap dengan suara yang lembut. Lebih-lebih lagi kepada Allah Ta'ala. Kita nak panggil Allah Ta'ala, kita nak sebut nama Allah, biarlah dengan suara yang rendah, suara yang lembut. Yang ketiga, kita hendaklah mengelakkan diri daripada menyaringkan suara ketika berzikir, kerana Allah Ta'ala maha mendengar. Satu hadis yang disebut di sini daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayuhan nas urba'u ala anfusikum innakum laysa tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Maksudnya, wahai sekalian manusia, kasihanilah dirimu. Sesungguhnya kamu tidak menyeru kepada yang peka. Allah Ta'ala tidak peka. Innallaha sami'un alim. Allah Ta'ala maha mendengar, maha mengetahui, dan Tuhan tidak peka dan Tuhan tidak jauh. Sesungguhnya kamu menyeru kepada Allah yang maha mendengar, lagi sangat dekat, dan dia sentiasa bersama dengan kamu. Baik, yang keempat, pengajaran ayat yang kita boleh dapat, iaitu kita hendaklah mencontohi kepatuhan para malaikat yang sentiasa berzikir agar tidak lalai dan tidak sombong. Baik, habislah tanpa kita sedari. Ustaz harap para pelajar yang menonton video ini dapat dapat sama-sama amal dan gembira dengan pelajaran yang kita pelajari pada kali ini. Mudah-mudahan kita akan dapat bertemu lagi pada siri yang berikutnya, iaitu pelajaran yang ke-6, generasi unggul. Baik, setakat itu sahaja dulu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.